Salam sejahtera dan selamat pagi. Jadi hari ini anda bersama dengan saya, Puan Tong akan belajar bab 5, air dan larutan. Jadi mula-mula kita akan tengok sifat fizik air. Okey, sifat fizik air kita boleh tengok sifat air tulen ada beberapa yang penting yang kita kena tahu. Satu, dia tidak ada warna, tanpa rasa dan juga tanpa bau. Okey, yang kedua kita kena tahu bahawa air tulen ni takat didih dia adalah 100 darjah Celsius dan takat beku dia ialah 0 darjah Celsius. Sebab itulah kita boleh beza di antara air tulen dengan tidak tulen berdasarkan kepada contoh takat didih atau takat beku dia. Dan ketumpatan untuk air tulen ialah 1 gram per sentimeter padu. Ini contoh jenis molekul air. Sekiranya kita boleh nampak dengan mata kita. Sekiranya mata kita ada kuasa ajaib, kita boleh lihat air ni ada terdiri daripada satu atom oksigen dan 2 atom hidrogen. Dia ni kita panggil sebagai sebatian. Air ni adalah merupakan contoh sebatian. Jadi kita tengok air ni merupakan keperluan asas untuk semua hidupan di bumi. Seperti mana kita dah belajar dalam bab-bab sebelum ni, ada pelbagai jenis hidupan seperti haiwan, tumbuhan, kepelbagaian benda hidup dalam biodiversity. Tanpa air semua hidupan tidak dapat hidup, termasuk kita sendiri manusia. Jadi kita kena tahu bahawa lebih kurang 70% permukaan bumi kita dilitupi oleh air. Walau bagaimanapun bukan air itu boleh kita minum. Sebab ada yang air masin, sebahagian kecil saja merupakan air tawar. Air mempunyai ciri-ciri yang unik yang kita kena tahu. Seperti mana yang saya sebutkan beberapa ciri tadi. Okey, air tulen tidak ada warna, tanpa warna. Tidak berbau, tanpa bau dan tidak ada rasa, iaitu tanpa rasa. Dan air ni wujud dalam keadaan cecair pada suhu bilik. Bermaksud air ni boleh wujud dalam keadaan jirim yang lain. Dia boleh wujud dalam bentuk pepejah dan juga gas. Tetapi pada keadaan suhu bilik, dia wujud dalam keadaan cecair. Jadi kita boleh lihat sifat fizik air tulen tadi cikgu dah sebut tentang takat didih, takat beku, tanpa warna, tanpa rasa, tanpa bau. Ketumpatannya 1 gram per sentimeter padu, takat bekunya 0 darjah Celsius. Okey, takat didihnya pada 100 darjah Celsius. Dan air juga mempunyai sifat iaitu merupakan konduktor haba dan elektrik yang lemah. Air juga mempunyai ketegangan permukaan yang tinggi. Apa yang kita maksudkan dengan ketegangan permukaan yang tinggi? Kita boleh lihat. Contoh, kalau kita tengok dalam kehidupan seharian kita, contohnya ada binatang-binatang ataupun serangga-serangga tertentu, dia boleh berdiri di atas permukaan air. Dia bukan ada kuasa ajaib, tetapi di sini sebenarnya dia ada ciri penyesuaian dan salah satu sifat yang ada pada air ialah tegangan permukaan yang tinggi menyebabkan contoh ayak-ayak boleh berada di atas permukaan air. Air, salah satu sifat yang penting yang kita kena tahu, mempunyai tegangan permukaan yang tinggi. Jadi, tegangan permukaan ini ialah sebenar timbul daripada daya lekitan antara molekul di permukaan yang menyebabkan serangga, contohnya ayak-ayak tadi, boleh terapung di permukaan air. Dan satu lagi, air juga sebenarnya dia mempunyai apa yang kita panggil sebagai daya lekatan. Daya lekatan ni ialah antara molekul air dengan molekul contoh dinding xilem yang membolehkan air dibawa daripada akar ke daun.
Jadi fenomena ini kita panggil sebagai tindakan kapilari. Jadi ada dua benda di sini sebenarnya. Air dia ada daya lekatan, ada daya lekitan. Lekatan, kena ingat, kita lekat, kita tampar benda untuk melekat. Bermaksud dia dua jenis molekul ataupun permukaan yang berbeza. Contoh air dengan dinding. Air dengan dinding, penyedut minuman. Itu kita panggil sebagai lekatan. Tapi daya lekitan mesti adalah daya yang terhasil antara molekul air itu sendiri. Okey? Jadi kita tengok seterusnya. Ini contoh apa yang saya sebutkan tadi, daya yang menyebabkan terhasilnya tindakan kapilari, iaitu daya apa? Molekul air dengan dinding. So ni kita panggil daya lekatan. Okey, daya lekatan iaitu antara molekul air dengan dinding xylem. Okey? Jadi kita tengok ni kita panggil sebagai tindakan kapilari menyebabkan air boleh dibawa daripada tanah, daripada akar ke puncak. Okey, satu lagi kita akan tengok perubahan keadaan jirim dalam air. Air boleh wujud dalam 3 keadaan jirim iaitu pepejak, cecair dan gas. Jadi kalau kita tengok, okey, perubahan keadaan jirim, contoh daripada pepejak, air boleh berubah menjadi cecair. Contoh, apabila ais kita letak di luar, pada suhu bilik apa yang terjadi? Dia akan mengalami peleburan. Sebab apa dia boleh mengalami peleburan? Sebab haba telah diserap. Manakala cecair pula, contoh air, boleh menjadi gas apabila kita kenakan tenaga haba, contoh kita didihkan. So apabila didih, air tu boleh berubah menjadi steam ataupun wap ataupun dalam keadaan gas di mana haba akan diserap. Ingat, haba diserap daripada keadaan yang sejuk kepada panas. Tapi kalau panas kepada sejuk, haba dibebaskan. Dan satu lagi, kalau kita tengok gas, contoh apabila terkondensasi, contoh awan terkondensasi, dia akan menyebabkan terjadinya titisan air hujan. Ini kita panggil sebagai proses kondensasi. Kondensasi ialah proses keadaan jirim dari gas telah berubah kepada cecair, di mana di sini haba dibebaskan. Dan untuk daripada air ataupun cecair berubah kepada pepejak, iaitu ais. Contoh, kita letak air ke dalam peti sejuk. Apa yang terjadi? Air akan membeku, membentuk ais. Atau kita panggil dengan istilah air batu. Proses ni kita panggil sebagai pembekuan. Dan proses pembekuan iaitu haba mesti dibebaskan. Di sini dia ada buat juga anak panah untuk proses pemejawapan. Tetapi air tidak berlakulah proses pemejawapan. Di sini hanya kita nak tahu bahawa proses pemejawapan ialah proses pepejah berubah terus kepada gas ataupun gas terus berubah kepada pepejah. Juga dipanggil dengan nama pemejawapan. Okey?